Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laila Tuja Izzah binti Zakria. Nombor menteri I20104358. So sekarang saya akan menceritakan mengenai kehidupan saya, keluarga saya dan budaya saya. Okay, nama diberi yang saya sebut tadi adalah Laila Tuja Izzah binti Zakria. Saya berumur 21 tahun. Saya berasal daripada Felda Resang, Raub, Pahang. Saya dilahirkan di Hospital Raub, Pahang pada 6 Disember 2001. Bapa saya adalah seorang peroka yang berumur 67 tahun dan nama ayah saya ialah Zakria bin Syari. Manakala ibu saya adalah Saadia binti Ramli yang berumur 59 tahun, seorang suri rumah. Okay, so saya merupakan anak bungsu daripada 6 orang adik-beradik. Tapi daripada 6 orang adik-beradik itu ada seorang yang meninggal. Saya menetap di Felda Tesang 2, Raub, Pahang. Ibu bapa saya awalnya berasal daripada Kedah. Mak saya daripada Kuala Muda. And then bapa saya daripada Perak. And then terus pindah ke Pendang, Kedah. Itulah. So ibu bapa saya ni dah lepas pada diorang kahwin, and then lahirkan anak sulung, diorang pindah ke Felda Tesang. Saya sedang melanjutkan pelajaran dekat Universiti Sultan Azlan Shah. Sekarang ada semester 4 dalam bidang ambil kos ijazah sarjana muda kaunseling dengan kuncian. So adik-beradik saya pula, yang pertama yang sulung lah lelaki yang bernama Muhammad Syarizal. Sekarang dia berusia 36 tahun. So abang saya ni dah kahwin dan dia punya 3 orang anak dan seorang dalam perut, so 4 lah. So abang saya ni dia dah kahwin. Ini kakak ipar saya pun berasal daripada Felda Resang juga. So lepas tu yang kedua ialah abang saya lah yang telah meninggal. Yang saya kata tadi salah seorang telah meninggal. Dia bernama Abdul Salam. Yang ketiga ialah perempuan bernama Siti Fatimah. Dia duduk dekat Raub je dengan saya, cuma belah bandar. Lepas tu dan dia berumur 32 tahun dah berkahwin. Sekarang bekerja sebagai guru lah dekat madrasah. So suami dia berasal daripada Uli Gadi Raub, sama je. So yang keempat ialah abang berumur 31 tahun bernama Muhammad Syuib bin Zakria. Dia dah berkahwin dan punya 3 orang anak, 2 lelaki seorang perempuan. Okay, dia berniaga. So kakak ipar saya tu lah, dia berasal daripada Pandai Indah, Ampang. Okay, so yang kelima ialah kakak yang berumur 28 tahun. Dia baru je berkahwin tahun lepas, bulan 8 2001. Dan sekarang ni dia bekerja sebagai guru tadika. Suami dia berasal daripada Kuantan lah, Kuantan, Pahang. Dan yang keenam ialah saya sendiri yang masih belajar. Okay, abang sulung saya ni dia menetap dekat Felda Tesang 2, dekatan juga dengan rumah mertua dia. Felda Tesang 2 tu saya pun dekat Felda Tesang 2, cuma jauh sikit lah. Rumah dia bersambung dengan rumah mak mertua dia. So manakala kakak ketiga pula dekat Raub yang kerja madrasah tu. Yang keempat pula tinggal dengan saya dan ibu saya. Diorang bina rumah and then sambung dengan rumah kami. So yang kelima pula dia tinggal kat Kuantan, Pahang lah, dia ikut suami dia. And then dekat rumah saya ni pun tok saya belah ayah saya pun juga tinggal bersama kita orang lah. Tok dah berpindah kat sini, duduk dengan kami pada bulan 1 2002 hari tu rasa, kalau tak silap. Saya gembira lah sebab dengan kedatangan tok saya, kerana dalam masa yang sama dapat menemani mak saya lah kalau kita orang tak dekat rumah. Okay. Ibu saya dia dilahirkan dekat Kuala Muda, Kedah, duduk kat situ. Dan ayah saya pula lahir dekat Perak, kemudian membesar dekat Sik Kedah lah. Okay, ibu bapa saya ni dia orang mula berkenalan sebabkan kawan ayah saya adalah saudara dengan ibu saya. Dulunya ayah saya ni sepatutnya kahwin kat Kedah dan letak kat sana lah. Lepas tu dah ada pilihan keluarga, cuma ayah saya dia macam minat kat mak saya. So itulah dia orang bercinta, ini kahwin. So itulah bila diorang kahwin kat sana, ini dapat anak sulung, baru diorang pindah ke Felda Tesang, Pahang. Okay, pada awalnya sebelum ayah saya berkahwin ni dengan ibu saya, sebenarnya ayah saya ni dah merantau dekat pelbagai negeri. Antaranya ada kat Selangor, Perak, sebagainya lah. So ayah saya ni merantau kat berbagai negeri tu sebab nak lari daripada pilihan keluarga lah sebenarnya. Sebabkan pilihan keluarga kan. Okay, mula ayah saya lari tu adalah Kuala Muda. Tu yang jumpa mak saya. Tapi duduk lepas tu
Kemudian tapi ayah gini lain lah sebab nak duduk dengan abang sulung dia pula. Kerja baru kan. Lepas tu and then dah kerja cari-cari kerja and then jumpalah kerja dekat Firatasang ni sebagai pekerja kilang. Ayah saya ada pegang lesen boiler tu. Lesen boiler tu ayah saya belah enjin. Kalau enjin tu tak bergerak semua benda kat situ. Macam tu. Okay, ayah saya mula bekerja kat kilang Firatasang tu pada tahun 1890. Kemudian ayah saya pulang ke Kedah kejap lah untuk kahwin dengan mak saya. Dan bila lahirkan abang sulung dekat Taiping, mak dan ayah saya ni pindahlah ke Firatasang dan kerja kat kilang. Itulah macam kata tadi ayah saya dengan mak saya ni melantang-lantau macam tu sebelum pindah ke Tesang ni. Ayah saya dapat duduk kat rumah kilang ni pun sebab ayah saya minta dapatlah kerja. Memang kalau kerja kilang memang akan dapat rumah kilang kalau tak ada kat rumah, kalau tak ada rumah. And then dah beberapa tahun kerja kilang tu ayah saya try mohon nak jadi peneroka. Alhamdulillah dapat. So dapatlah ladang tu orang. Kita pun ada ladang sendiri. Kalau kat Firatasang pula dululah sebelum ayah saya pindah sini, dah lepas kahwin lah, ayah saya kata dia suka main bola. Dia selalulah masuk perlawanan bola ke apa ke, memang suka. Daripada Kedah lagi yang main masuk Tesang ni pun dia main bola juga. Tapi ada satu peristiwa tu yang menyebabkan ayah saya ni dia lebih kepada agama dan dikurangkan main bola ni. Sebab kisah tu lah, ayah saya rasa pelik tau. Sebab ada seorang rakan ni, dia boleh dikatakan kawan ini seorang yang macam orang kata biasa-biasa lah, pakai seluar panjang semua tu menjaga lah. Tapi bila satu part tu tiba-tiba lah kawan tu tukar pakaian, dia pakai seluar panjang kepada seluar pendek. Lepas tu tiba-tiba ayah saya macam terdetik kat fikiran dia, kata macam mana lah kalau kehidupan dia masa akan datang jika perangai macam tu, macam tu lah tiba-tiba berubah macam tu, tak tutup aurat ke apa ke. Walaupun orang kata orang benda tu pandang remeh tau, tapi ayah saya macam badan tu serius. So ayah saya pun mula-mula berjinak untuk selalu pergi ke masjid, solat kat masjid. Lepas tu ayah saya dah kurangkan sikit main bola. Lepas tu lah ayah saya dah macam lebih kepada agama sikit lah. Lepas tu kalau ayah saya selalu pergi masjid, nampaklah orang macam ceramah-ceramah, orang tabligh semua tu kan. Ayah saya pun mula berminat nak duduk dengan diorang. And then ayah saya pun dah kerapkan diri untuk keluar tabligh, keluar 3 hari dulu, 10 hari, 40 hari. Alhamdulillah sampai sekarang. Okay, saya pun pernah keluar ke negeri lah, ke negara lain, ke negara India. Okay, saya lupa dah. Tapi untuk negeri-negeri lah Malaysia semua macam-macam lah. So dulu macam first time saya keluar semua tu kan lama, jauh dalam 40 hari macam tu kan. Mak saya pernah kena ejek oleh jiran sebab dia orang kata mak saya ni kena tinggal dengan suami. Tapi mak saya tak peduli dengan kata-kata dia orang sebab ada satu hadis ni kata kalau isteri membenarkan suami keluar ke jalan agama, keluar ke jalan dakwah, isteri tu akan masuk syurga terlebih awal daripada suami. Dapat pahala kat situ kan. So mak saya macam buat dono je lah apa yang dia cakap. Saya rasa bangga lah dengan mak saya sebab mak saya ni kuat tempus segala cemuhan daripada jiran-jiran. So ibu saya ni pun selalulah dipandang serong oleh orang kampung sebab mak saya pakai bodah. So kadang-kadang dia orang macam tak nak borak mak saya, dia orang elakkan diri dengan mak saya. Waktu tu saya kecil lagi tapi saya masih ingat lah ada beberapa peristiwa kat mana mak saya tak dilayan oleh penduduk kampung. Setelah lama kerja kat kilang, ayah saya pun dah minta untuk jadi peneroka. Dan bila permohonan diterima, keluarga kita orang berpindah daripada rumah kilang tu kepada rumah lain tapi dalam kawasan Firatasang juga. Cuma rumah kilang tu dekat Santika, ini kita orang pindah ke Tesang 2. Kita dapat tanah dan dapat rumah kayu juga. Dan dalam masa rumah kayu itulah ayah saya bekerja, simpan duit semua tu. Ini kita orang pun renovate rumah, tambah demi sikit-sikit macam tu lah. Okay, ayah saya ni juga bila jadi peneroka tu pada awalnya tak pegang ladang lagi tau sebenarnya. Feda yang pegang. Cuma ladang tu memang nama ayah saya. Cuma Feda yang pegang. And then pada tahun 2015 kalau tak silap saya, ayah saya dah ambil balik ladang tu sendiri. And then buatlah sendiri, panggil orang untuk angkat potong buah, angkat buah, hantar ke kilang, macam tu lah. Okay. Selain jadi peneroka juga, ayah saya ni adalah seorang imam dekat Masjid Firatasang 2. Lepas tu setiap kali tahlil ke kahwin dan sebagainya lah, ayah saya memang selalu dijemput. Sebab semua orang kat Firatasang tu pun kenal dengan ayah saya. Diorang kenal ayah saya dengan gelaran Pak Ya ataupun Imam Ya.
kan sebelum jadi imam, ayah saya sebenarnya seorang bilal kat masjid. Bila selalu keluar berjalan, ikarut, betul bila selalu pergi masjid, semua tu orang nampak semua tu, mungkin sebab ayah saya orang lama kat situ, and then naiklah jadi imam. Lepas tu, bila saya keluar berjalan kan, kalau ada orang kenal, kalau orang tanya siapa anak siapa, saya jawab je lah, saya anak Imam Ya, anak Pak Ya. Diorang tahu lah macam tu. Okay, kalau budaya pula, gaya hidup, gaya kehidupan saya yang pertama ialah gaya kehidupan yang aktif lah. Saya seorang yang hampir aktif, ramah ataupun orang yang selalu sibuk. Saya suka bersosialisasi dengan orang-orang, dan maksudnya gaya hidup saya adalah kurang sihat. Kenapa saya kata kurang sihat? Sebab saya ni jarang jaga makanan. Kadang-kadang jaga, kadang-kadang tak jaga. Sebab bila saya rasa nak makan sesuatu, saya akan makan. Dan akan carilah makanan sampai jumpa. Sebab lagi satu, saya kurang buat olahraga. Kalau ada pun macam lari ataupun zumba, macam tu je lah. Tapi ibu saya mengamalkan, ibu bapa saya mengamalkan gaya hidup sihat juga. Sebab walaupun ayah saya penuka, ayah saya ni dia tak duduk rumah selalu wow. Dia macam kalau dia ada benda yang macam dia tak tahu nak buat apa, nanti dia pergilah dia punya kebun kat belakang rumah ataupun kolam ke, macam tu lah. Mak saya pun sama, petang je ada je dia duduk jaga sampah kat depan, kat belakang, ada je kerja dia. Okay, lepas tu ayah saya ni dalam masa sama dia pun ternak ayam dengan ikan. Kalau boleh sekali dengan arnab. Dulu ada arnab, kira pun kita orang ada bela, cuma tak lama sebabnya fikir kira lama nanti diorang susah nak jinak, dia mungkin nak dengan mak diorang sendiri macam tu lah. Kita orang bela dalam 3-4 tahun macam tu, siap bagi pakai paper semua tu lah kan. Macam-macam ayah saya nak bela. Sebelah rumah kita orang pun ada sungai, orang panggil Sungai Kenung. Tu tak boleh mandi, cuma ada biawak. So kalau boleh, biawak tu pun ayah saya nak bela. Sebab tak boleh je kan. Okay. Gaya kehidupan pendidikan kami sekeluarga pula adalah ayah saya seorang yang tekankan tentang agama. Ayah saya ni ayah saya ni akan beri nasihat lah, dan selalu menyokong segala keputusan yang dibuat oleh kita orang adik-beradik. Ayah saya ni bukan seorang yang memaksa, dan ayah saya ni seorang yang penyabar dalam masa yang sama, tegas dengan suatu perkara. So ibu saya pula seorang yang hati tisu dan seorang yang sangat penyayang. Ibu saya ni tiba lain lah, seorang yang kuat bebel, tapi bebel lainnya itulah yang memberikan kita semangat sampailah kita ke tahap ni. Okay, corak pendidikan. Okay, kalau corak pendidikan, pada umur saya 4 tahun, saya bersekolah di Taska Fedah Tesang 2. Kemudian pada umur 5 tahun hingga 12 tahun, saya bersekolah di Sekolah Rendah LKTP Tesang 1. Saya first tadika 5-6, ini 7 terus sambung kat sekolah yang sama, darjah 1. Okay, pada umur 6 tahun, saya telah masuk tandingan tarian. Saya ingat lagi, ayah saya ni kan dia macam tekankan kepada agama. Tarian tu kita orang kena buka tudung tau. So saya pergi dengan mak saya je. Time saya buka tudung tu, saya tak beritahu ayah saya sebab takut. Walaupun kecil lagi sebenarnya, orang kata tak digalakkan pakai tudung lagi, sebenarnya kecil lagi kan, tak balik lagi. Tapi saya takut juga time tu, tak tahu kenapa, walaupun saya baru 6 tahun time tu. Okay, masuk ke darjah 1 hinggalah darjah 6, saya sekolah kat situ juga. Saya jadi kat situ, saya jadi pengawas perpustakaan pada umur darjah 3, 9 tahun awal yang saya dah jadi. Cuma pada darjah 5 saya dah upgrade sikit, saya jadi penolong pengawas perpustakaan, dan sampai darjah 6. Kemudian setelah saya tamat sekolah rendah, saya sambung sekolah dekat SMA Al-Falah Batu Talam, Raub Pahang. Dia bukan berdekatan dalam rumah saya lah, cuma dia kena keluar daripada kampung saya tu, ini menuju ke bandar. Nanti sebelum bandar tu adalah sekolah tu, tapi jalan je. Dalam dia jarak antara rumah saya dengan sekolah tu dalam 20 minit ataupun buat laju 15 minit dah sampai. Walaupun sekolah ni tak jauh, tapi saya stay daftar untuk masuk asrama. Saya masuk, kalau orang tanya rela ke tak, memang saya rela masuk sekolah tu. Sebabnya dulu keluarga saya kan ada 6 orang adik-beradik. 4 daripada kita orang ni dah masuk Al-Falah tu, cuma diorang tak habis. Saya lepas tu saya macam saya kena sambung pula. So saya pun pergilah masuk Al-Falah. Alhamdulillah saya dah habis sampailah tingkatan 5.
Okay. Yang tak masuk sekolah tu adalah arwah abang saya yang kedua, dia masuk SMK biasa je. Dengan kakak saya yang ketiga, yang tu dia lepas darjah 6, dia terus masuk madrasah. Sampailah habis belajar. Okay, saya berjaya tamatkan pengajian kat sekolah tu selama 5 tahun sampai form 5 lah. Dekat sekolah tu saya ambil PT3, SMA dengan SM. SMA ni macam maksud dia sijil menengah agama untuk tingkatan 4 sebab saya nak sambung STAM. STAM ni dia sama taraf dengan STPM dengan diploma. So saya ambil STAM, saya kena ambil SMA. Alhamdulillah keputusan PT3 saya teruk. Saya memang kurang akademik. Kalau SMA dia lebih kepada orang kata menghafal, membaca Arab semua tu. Alhamdulillah saya dapat pangkat mumtaz. Okay. And then bagi STM pula keputusan yang saya dapat tu nak kata teruk tak, memang semua lulus, tak ada yang gagal. Saya dapat, dan saya ingat saya dapat 3A. Selebihnya saya tak ingat. Macam tu lah. Saya dapat 3A. Alhamdulillah, memang bersyukur sangat. Tu pun tak ada, saya fikir tak ada gagal pun dah sangat-sangat bagus. Okay, lepas saya habis SPM, selang beberapa bulan saya sambung STAM. Saya sambung STAM dekat Mahat Jengka apa nama dia? Mahat Jengka. Dekat Jengka lah, dekat Pahang juga, Jengka. Saya sebenarnya nak sambung STAM dekat kuliah. Kuliah ni sekolah dia semua form 6 sahaja. Perempuan semua form 6. Kalau lelaki ialah campur tingkatan 4, 5, 6. Kalau perempuan form 6 sahaja, dia tak campur dengan budak bawah. Tapi kalau Mahat ni macam sekolah biasa lah, cuma dia ada tingkatan 6 kat situ. Dia bercampur dengan budak bawah semua tu. Kelas memang asing, cuma asrama campur. Saya tak suka semua tu, saya macam tak nak. Tapi macam mana rezeki, memang rezeki saya kat Mahat. Macam tu, alhamdulillah lah. Lepas tu saya dapat keputusan jadi jidan, pangkat jadi jidan. Alhamdulillah, sangat bersyukur. Kemudian saya dah ambil STAM tu selama 9 bulan. Okay, lepas 9 bulan tu sebelum saya nak sambung ke universiti sekarang, saya kerja dulu. Saya kerja terlebih dahulu dekat Pasti Seri Kembangan dekat Selangor. Saya kat sana, saya ikut kakak saya yang kelima. Dia kerja kat situ sebagai ketua guru. And then saya ikut, sebenarnya saya nak sambung dekat Giat Mara. Macam nak ambil bidang masak semua tu lah, bakery. Tapi dalam masa yang sama saya dapat masuk Mara. Saya dah interview time tu. Dalam masa sama saya dapat tawaran masuk Mara. Saya pun dapat kerja dekat tempat kakak saya. Ini ayah saya kata pergi je lah kerja dengan kakak sebab ada kakak saya. Tak adalah saya risau sangat kan. Lepas dah 7 bulan kerja kat situ, kan dah siap daftar UPU SPM lagi, SPM ke STAM, STAM dah daftar UPU. Ini saya dapat keputusan lepas 7 bulan saya kerja tu, saya dapat keputusan saya dapat dekat Unimas. Tapi sebabkan Unimas tu saya kena naik kapal terbang jauh, mak saya takut sebab time tu kan banyak kes tentang kapal terbang jatuh lah semua tu kan. Mak saya tak bagi, mak saya kata tolak je. Tapi itulah yang nak kata course yang saya suka, macam tak sangat, tapi saya boleh bawa course tu, saya tak ingat apa. Memang saya rasa macam nak pergi, tapi bila mak saya kata macam tu, saya kata macam tak payahlah, tak dapat, orang kata tak ada restu daripada mak ayah saya untuk pergi. Okay, pada awal ni saya terus je lah nak belajar jauh tu, tapi fikir balik sebab saya rasa saya tak mampu nak berjauh dengan mak saya juga sebenarnya. Mungkin kalau setahun balik raya saja, itu pun kalau balik macam tu. Okay, setelah saya menolak tawaran tu, saya pun carilah kawan-kawan rakan saya yang tolak UPU juga. Alhamdulillah jumpa seorang kawan, dia cadangkan dia dapat Shah Alam, dekat Shah Alam, UiTM Shah Alam. Dia pun tolak sebab dia dapat course yang dia tak nak. And then dia cadangkan saya, kita orang ambil USAS dengan Unisham. Lepas tu bila tengok balik course tu, kita orang nak ambil counselling. Itu antara dua uni tu. Unisham dia mahal sikit lah daripada USAS. So kita orang pun ambil lah USAS. Alhamdulillah sampai sekarang dah SEM 4. Okay. Lepas tu kita orang daftar pada bulan 9 2019 bersama rakan saya juga. Dia pun ambil course yang sama, SEM sama dengan saya. Lepas ni saya cadang, insyaAllah lah, mungkin doakan saya, mungkin lepas ni saya nak sambung master tapi sambil kerja. Macam tu. Okay. Proses membuat keputusan dalam kehidupan saya, keputusan bagi diri saya ni tak sepenuhnya ibu bapa saya tetapkan. Okay.
Tapi selalunya bila saya nak buat keputusan memang mak ayah saya akan bagilah. Cuma saya setiap akan bagi tahu diorang semua tu, tapi sebabkan diorang macam saya rasa diorang fikir saya boleh buat keputusan yang bagus, yang pandai menjaga diri macam tu. Sebab kalau saya keputusan saya akan fikir dengan lebih dalam tau. So ibu bapa saya ni diorang percaya dengan saya. Bila apa-apa keputusan yang saya buat, diorang akan berikan semangat kepada saya. Walaupun keputusan yang buat tu padukan diri sendiri je. Gaya komunikasi lisan dan bukan lisan. Gaya komunikasi yang sering saya lakukan dalam kehidupan saya ialah secara lisan. Saya seorang yang suka bercakap sekarang, dan saya suka berborak tanpa henti. Saya seorang yang mudah diajak untuk berborak dekat mana-mana. So gaya yang sering kami lakukan ialah gaya dominan. Gaya ni adalah individu yang banyak menggunakan eye contact kita cakap. Kami sekeluarga ni kalau nak borak mesti pandang mata kalau saya bercerita. Kalau tak pandang kan saya macam dengar ke tak ni. So dengar bawa pandang macam tu. So kami juga gunakan gaya dramatik lah. Bila bercakap tu gerak-gerakkan tangan macam tu. Saya salah satunya lah banyak gerakkan tangan lah bila bercakap. Tapi abang dengan ayah saya diorang kurang bercakap sebenarnya. Diorang suka borak bila dengan keluarga. Tapi bila dengan orang luar, abang saya nampak macam sombong. Padahal tak pun sebenarnya dia banyak cakap. Kecuali kawan diorang lah. Soal adat perkahwinan, keluarga saya dia tak ikut mana-mana budaya perkahwinan seperti orang lain lakukan lah. Ayah saya ni diorang tak benarkan kami untuk buat pelamin dan makan beradab macam orang biasa buat. Sebab bagi ayah saya kalau buat pelamin dan makan beradab tu akan jadi tatapan orang lain. Macam tu kan, isteri tatapan untuk suami dia sahaja. Macam tu lah. Memang daripada abang sulung sampailah kakak saya abang saya yang keempat memang tak ada pelamin, kecuali kakak saya yang kelima baru kahwin tahun lepas. Dia dapat pun sebabkan COVID. Orang tak boleh nak datang raya kan. Orang tak boleh datang kena kahwin. So kita orang tentu kakak saya takut nak minta. So dia minta, dia kata ayah nak pasang pelamin boleh tak? Lepas tu saya kata boleh, sebab ni untuk kita orang saja. Family belah lelaki dengan family belah kita orang tu saja yang datang. Memang tak ada orang lain pun yang datang. Tapi yang saya kata syarat gambar yang ditangkap tu tak boleh tayang kat mana-mana. Buat kenangan saja. So kat saya okey lah. So kita berdapat buat pelamin. Malam tu kita buat malam berinai antara kita orang saja. Lepas tu buat pelamin. Pelamin pun buat sendiri sebab kakak ipar saya bekas mak andam. Okay. So buat sendiri. Dia malam tu kita orang buat. Pagi esok tu kahwin lah. Kakak saya dah kahwin. Dia nikah dekat pejabat agama. Ayah saya jadi orang kata apa, tukang kahwin ke tu kan. Macam tu lah. Lepas tu dapat orang pun masak tu, kita orang masak kat rumah, bungkus depan rumah kita ada macam meja, ada macam kemah. Kita letak meja situ, orang lalu kita orang bagi, dan dalam masa yang sama ayah saya hantar ke rumah. Takut ada orang tak lalu kan, kita orang hantarlah setiap rumah blok, Fedah Tesang macam tu. Ini kalau orang lalu pun kita akan bagi makanan macam tu lah. Pantang larang. Keluarga saya ni tak ada pantang larang pun. Jadi saya tanya saya, memang dia kata tak ada pantang larang. Kalau ada pun, kalau dahulu apa yang saya tahu sebenarnya ayah saya ni dia mewarisi saka daripada Tok Wan. Tapi saya pelik sebab tak ada apa-apa yang berlaku. Apa yang saya tahu ayah saya dah buang lah. So adat kematian, kami tidak punya adat kematian. Tapi keluarga saya pernah kehilangan seorang abang kedua saya. Apa yang saya dapat lihat daripada keluarga lain, macam dengan keluarga saya, kalau berlaku kematian, diorang akan buat kiraan lah, macam untuk buat tahlil lah, bila kena buat tahlil kan. Kalau ayah saya, dia akan buat tahlil bila masa sahaja lah, macam tu. So ayah saya pun ada buat badal haji dekat arwah abang saya. Kalau dari segi ziarah pula, kami akan ziarah kubur bila ada waktu lapang. Cuma ayah saya memang akan pergi asing daripada kita orang. Dia tak suka pergi sekali. Tapi kadang-kadang bila kita pergi kubur tu, tak kubur tu dah bersih. Saya tahu siapa yang bersihkan. Ayah saya. Struktur keluarga atau komuniti. Adik-beradik saya yang sulung lelaki. Tadi nama Muhammad Syarizal dah berumur 36 tahun. Abang saya dah berkahwin selama 10 tahun dah. Ada 4 orang anak, semua anak perut tu. Kakak ipar saya ni 3 kat Fedah Tesang. Awalnya abang saya dia bekerja dekat Plus Center, dekat pejabat atas sekali. Kemudian dia berpindah ke Fedah Tesang. Dia orang buka butik pengantin dengan isteri dia.
dah berapa tahun yang tutup sebabnya macam nak buat kebaikan lah sikit macam tu. So tutup dan membuka restoran, tapi mungkin rezeki dia tak dekat restoran tu. Dan abang saya buat perabot kayu yang dipanggil Syah Kabinet. Alhamdulillah sehingga sekarang lah abang saya melakukan peaceful. So kalau siapa nak tempah boleh cari Muhammad Syahrizal, Rusha Kabinet dia buat. Okay. Yang kedua ialah abang yang telah meninggal tu lah bernama Abdul Salam. Arwah abang saya ni meninggal sebab kemalangan dengan lori. Abang saya tu baru lepas ceramah hari Jumaat. Dia tu nak pergi ke masjid, nak pergi solat Jumaat. Tak sampai je tu lah. Sepatutnya abang saya bawa kereta. Dia yang lesen, kawan dia tak ada lesen pun. Tahu-tahu time tu tiba-tiba kawan dia, mungkinlah kawan dia cakap nak bawa sekejap ke sebab tempat ceramah dengan masjid tu dekat je. Okay, lepas tu kawan dia bawa kereta, abang saya duduk belah penumpang. Diorang accident kat bukit, belah abang saya tu jalan rosak. So diorang kena jalan jalan lain lah. Dari jalan lain tu bertemu dengan lori belah abang saya. Okay, abang saya memang paling teruk kena. Dia tu memang teruk gila lah. Okay. Abang saya meninggal waktu dalam perjalanan nak pergi hospital Mersing Johor. Accident kat situ. Waktu tu saya berumur 10 tahun. Dalam masa yang sama ni, saya dengan mak saya kat rumah, kita orang nak cari barang perkahwinan arwah tau. Dan tu hari yang sama kita orang nak naik KL. Lepas pada solat Jumaat tu kita orang cara nak naik KL lah. Lepas tu tiba kita dapat panggilan. Tapi sebelum tu macam kita dah siap-siap dah. Kakak saya macam dah siap, dah siap ke baju semua tu kan. Tiba mak saya masih terbaring bayangkan batik lagi. Terus dah pelik lah tanya mak kenapa tak siap lagi. Lepas tu mak kata tak sedap hati semua tu kan. Kita pelik lah kenapa mak tak sedap hati semua tu. Tahulah mak kata tak sedap hati juga. Lepas tu orang tengah sibuk-sibuk nak pergi dengar motor lalang semua tu, kita dapat panggilan. Cakap dia kata Assalamualaikum, ini keluarga Abdul Salam ke? Terus kita jawab ya. Mak saya yang jawab ya betul. Abdul Salam tiba dengan kemalangan. Terus phone mak saya jatuh. Tapi kakak saya cepat lari ambil phone tu terus. Saya terus pegang mak saya sebab masa saya dah jatuh terbaring pingsan macam tu. Lepas tu kakak saya cakap semua tu, tak tahu dia borak apa lama sangat. Jadi saya tengah cakap mak bangun semua tu. Tiba kakak saya kata, adik, Angah dah tak ada. Macam tu. Kiranya time dia call tu masih dalam perjalanan nak sampai hospital, tiba kata Angah dah tak ada. Mak saya tak tahu lagi tu sebab masa saya pingsan tu mak saya bangun, dia tahu kata Angah dah tak ada. Tu mak saya macam menangis marah-marah macam tu lah. Lepas tu dia cakap ni lah, Salam baik orangnya, ramah semua lah kan. Tapi Allah lebih sayang dia. Arwah Salam telah meninggal dalam perjalanan ke hospital. Macam tu dia cakap. And then arwah abang saya mandi dekat sana, tanam dekat sini. Hari yang sama dah siap mandi semua tu dalam perjalanan balik. Dia sampai kat rumah kita orang dalam pukul 3 pagi, 4 pagi macam tu. Kita simpan dulu kat rumah and then esok pagi tu baru tanam. Yang sedihnya apa, sebab dia lagi 2 minggu macam tu kot nak kahwin. Saya rasa macam sedih sangat. Yang ketiga ialah kakak saya bernama Siti Fatimah. Dah berkahwin, berumur 32 tahun dan bekerja sebagai ustazah madrasah lah kat Raub. Kakak saya ni dia berkahwin awal tapi tak ada rezeki lagi lah untuk meminang anak. Kakak saya tak belajar seperti adik-adik yang lain. Dia belajar dekat madrasah daripada umur 12 tahun lagi. Kemudian kakak saya dia pernah masuk PLKN. Dia tamat PLKN. Kakak saya dapat pinangan daripada Abang Ipar. Sekarang yang daripada Ulu Gali Raub tu, dan dia berkahwin. Pada awal ni diorang kerja dekat Ampang tau. Diorang duduk kat Ampang, bekerja kat situ. And then diorang telah pindah lah dekat Raub. Sekarang dekat lah, memang dekat. Dalam setengah jam ke 10 minit macam tu. Dia selalu balik. Dia selalu balik jumpa mak saya. Yang keempat, abang saya lah berumur 31 tahun. Dia bernama Muhammad Syuaib bin Zakaria. Dah berkahwin dan punya 3 orang anak. 2 lelaki, 1 perempuan. Kakak ipar saya ni berasal daripada Panai Indah, Ampang. Abang saya kakak saya ni berniaga dekat Raub, dekat Fersang semua tu lah. Dia merantau macam tu. Pada awalnya pada orang kahwin, diorang sebenarnya duduk kat Panai Indah. Lepas tu kemudian diorang letak kat Raub, letak kat mak saya. Lepas tu diorang kerja semua tu. And then diorang kumpul duit, diorang bina rumah. Memang betul-betul sama dengan rumah kita orang, rumah mak saya. So saya rasa sangat happy sebabnya bila diorang buat macam tu, diorang ada selesa dekat rumah. Kadang-kadang kalau saya pergi belanja benda, diorang boleh tengok mak saya ke apa kan.
Yang kelima ialah kakak yang berumur 28 tahun bernama Safia. Dia ni baru berkahwin pada bulan 8 2021 dan bekerja sebagai guru tadika. Suaminya berasal daripada Maran di Kuantan. Kakak saya kelima ni sebenarnya lepasan jurusan Diploma Medical Lab dekat UCSA ke Kuantan, Kuala Syahputra. Kalau sebenarnya Kuala Syahputra. Kakak saya ni dia sambung kat situ sebab dia nak sambung jejak arwah abang saya pula. Abang saya pun belajar kat situ. So lecturer situ macam tahu kenal keluarga kita orang. Dia katalah Mel sambung situ. Tu saya pun sambung lah, dapat macam kata beasiswa semula. Dah habis belajar kat Kuala Syahputra, kakak saya bekerja kat Kuala Lumpur. Kemudian berpindah kat Fedah Tesang dan bekerja bersama kakak ipar dekat Bukit Pengantin. Lepas tu dekat restoran kakak ipar juga. Lepas tu pindah balik ke Sekering Kembangan, Selangor, bekerja sebagai ketua guru dekat Pasti Lestari Putra. Ini Pasti Lestari Putra ni tempat yang saya bekerja sebelum masuk di sini. Lepas tu pada bulan 8 tahun 2021 kakak saya berkahwin dengan lelaki pilihan dia lah. Dia ikut suami dia pindah kat Kuantan. Dekat sana kakak saya ni bekerja sebagai asisten dekat klinik gigi. Lepas tu dia bekerja sebagai admin pula. Lepas kerja admin macam tak sesuai, bekerja lah dekat sebagai guru tadika. Alhamdulillah sampai sekarang. Yang keenam, saya sendiri. Saya sekarang berumur 21 tahun dan masih belajar dan tidak bekerja. Agama yang kami pegangi, agama Islam. Kami pegang pada rukun Islam, rukun iman, rukun solat dan sebagainya lah. Macam-macam tentang agama Islam semua tu. Ayah saya ni seorang yang keluar tabligh. Jadi kami keluarga ni tahulah tentang 6 sifat. 6 sifat ni kalau kita amalkan, insya-Allah berjaya dunia dan akhirat. Setiap malam kami akan membuat bacaan kitab-kitab dan halaqah tajwid lepas maghrib. Kitab yang kita selalu baca adalah Muntaqah Hadis, Fadilah Amal dengan Fadilah Sedekah. Bagi halaqah tajwid pula, kami sering baca Al-Fatihah dan 10 ayat terakhir. Ataupun kalau macam tentu tak sempat, kita akan baca Al-Fatihah dengan 4 kul. Kalau kita baca ni boleh betulkan Al-Fatihah kita lah. Setiap hari Sabtu saya dengan mak saya, kalau time saya cuti SEM ke ataupun saya buat cuti ke, setiap Sabtu kita akan pergi Koyanau. Dia ada buat majlis tu dalam pukul 10 sampai 11.30 dia akan baca kitab semua tu. Walaupun ayah saya ni dia kuat pegangan agamanya, tapi ayah saya ni tak suka desak lah kita orang nak buat satu perkara. Contoh macam ayah akan tegur secara baik ataupun berkias lah. Ayah saya ni seorang imam dekat Masjid Versang 2 dekat rumah kami. Setiap hari selepas solat maghrib ni memang kita akan berkumpul dekat ruang tamu. Kita akan baca kitab-kitab. Kadang-kadang ayah saya akan macam dia selalu jadi imam kat masjid. So macam bila ada waktu lebih maghrib tu, dia akan bagi ceramah kat situ sikit dan balik. Dia akan sambunglah baca kitab yang kita orang. Lepas tu dia akan bagi nasihat, dia bagi ceramah sedikit, perkongsian kat kita orang. Macam kalau ayah saya tak berbalik, kita orang akan baca antara kita orang je lah. Kepercayaan penyakit dan kaedah perubatan. Dari segi kepercayaan terhadap penyakit kami tak ada. Sebab mak ayah saya pun macam sakit orang biasa, alami darah tinggi, sakit lutut, kolesterol, asid semua lah. Ayah saya dia alami darah tinggi dengan kolesterol. Kaedah perubatan saya ni makan ubat daripada klinik macam tu dan doa. Jadi saya tanya ayah saya apa kaedah perubatan, dia jawab doa. Itulah tu jawapan mak ayah saya. Manakala mak saya pula dia alami sakit lutut dengan asid dalam badan. Mak saya pun makan ubat macam biasa dan doa. Tetapi secara keseluruhannya kami mengamalkan habatus sauda, sama ada biji ataupun minyak kan. Sauda ni macam bagus untuk badan. Kalau Nabi pun makan tu. Sauda ni bila kita amalkannya boleh merawat 99 boleh merawat semua penyakit kecuali mati. Mati tak boleh lah rawat kan. Dan lagi satu perkara, saya tak anggap ni sebenarnya kepercayaan kan, sebab kami dah terbiasa untuk gunakannya. Macam contoh kalau luka atau berkaitan dengan kecederaan lah, ayah saya ni akan sapu air gamat kat luka sebut lah. Kami ada banyak lah botol gamat. Setiap kali balik Kedah, balik kampung tu kat Kedah Kuala Muda, kita akan pergi dekat pantai Merdeka tu dekat situ ada rumah yang jual air gamat. Memang selalu pergi kat situ, diorang pun dah kenal. Sekali balik je masih diorang akan tinggalkan. Kita orang datang ambil je. Ada satu kejadian lain juga. Kejadian aku selepas kematian abang kedua saya. Mak saya tak makan, bergurung bilik sampai pingsan. Kami keluarga ni dah buntu lah nak buat apa dengan mak kita orang kan. Dan risaulah apa akan jadi. Mak saya merau-rau. Kami terpaksa
suruh gambar arwah tu, arwah abang tu orang sampai dah sekarang tau. Kalau dipandang je dia macam nak jerit, nangis macam tu. Lepas tu kita dah macam-macam kita orang buat. Lepas tu and then kita bawa ke mak kita orang ke Darul Syifa. Darul Syifa tu tak masuklah mak sayangan saya je. Bila masuk tu baca doa sikit and then dia bagi 3 botol air, tak tahu air apa macam tu. Tapi time tu macam balik tu pun masih jadi juga sebenarnya, cuma baca je lah lagi doa-doa semua tu lah kan. Dan alhamdulillah sekarang pun masih dah okey. Okey, itu je lah perkongsian daripada saya mengenai kecintaan mengenai budaya dan tentang sejarah keluarga kita, saya lah kiranya. Okey, kalau ada apa-apa salah kasar bahasa ke ataupun salah cakap, maafkan saya. Yang baik datang daripada Allah dan yang buruk datang daripada saya sendiri. Okey, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum.